kita nak kongsikan pula antara isu yang berbangkit. Ini berkaitan dengan bagaimana masa depan ataupun keadaan ekonomi penggiat-penggiat muzik tanah air yang bernaung di bawah dua badan berlesen iaitu RPM dan juga Prism. Baru-baru ini bangkit isu yang tertunggak bayan royalti dan sebagainya. Sebenarnya isu ini telah pun berlangsung pada 2018 lagi. Tapi tahun ini setelah beberapa perbincangan dan juga pertikaian telah pun dilakukan, akhirnya jumpa jalan yang mana akan diberikan RM500 royalti akan diberikan pada bulan Januari. Tapi masih lagi ada beberapa isu yang ingin kita huraikan di sini. Jadi kita alu-alukanlah kedatangan dan juga meraihkan tetamu istimewa kami di studio MSI, Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk menerima jemputan kami di sini. Terima kasih banyak-banyak. Kita bercerita tentang keadaan ataupun isu royalti bagi penggiat seni, penggiat muzik tanah air sebenarnya yang bernaung di bawah RPM dan juga Prism. Isu yang telah pun dilakukan pada tahun 2018 lagi sebenarnya, dan kali ini jumpa satu jalan penyelesaian. Alhamdulillah. Tapi mungkin yang ingin dikongsikan selepas keputusan telah pun dilakukan RM500 untuk mereka. Bagaimana dengan penjelasannya Datuk silakan? Ya, pertama sekali terima kasih kepada TV3 dan Anim yang memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk hadir ke MSI pada pagi ini. Yang mana ini satu peluang terbaiklah untuk kita wawarkan keputusan dalam mesyuarat kita pada 9 bulan yang lalu. Yang mana satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh performers, music performers, terutamanya penyanyi dan pemuzik yang menemui jalan buntu sejak daripada 2018 lagi apabila isu royalti ini dikatakan suatu isu yang sukar untuk diselesaikan. Tapi alhamdulillah pada 9 bulan yang lalu mesyuarat dihadiri oleh Datuk Sheila Majid yang mewakili RPM, kemudian Datuk M Nasir MACP dan juga Datuk Cik Rosmin daripada PPM. Jadi keputusan yang dibuat dan juga dihadiri oleh MDI daripada Department of Insolvency yang mewakili Prism. Jadi dapatan daripada mesyuarat tersebut yang pentingnya ialah MDI bersetuju untuk memberi pendahuluan dahulu untuk royalti pada tahun 2018 tersebut sebanyak RM500. Dan saya cadangkan supaya ianya diberi dalam bulan ni, bulan 12 ni. Memandangkan kita dah tahu bahawa di musim COVID ni ramai yang terkesan, ramai yang hilang pendapatan. Jadi saya minta supaya diselesaikan dalam bulan Disember. Pada mulanya MDI bersetuju, Department of Insolvency, tapi akhirnya dia kemudian bila di ujung mesyuarat tersebut dia akan memo kepada saya, dia kata mungkin tak sempat kerana akaun untuk bulan 12 ni nak dah tutup. Tapi dia kata insya-Allah pada bulan Januari, awal Januari ia akan selesaikan. Jadi saya rasa ia satu berita baiklah, walaupun dia katakan bahawa betul ke tak betul ke, tapi pada saya kita pegang pada janji dan janji insolvensi ini saya rasa profesional dan kita doalah agar apa yang janji itu dapat ditunaikan insya-Allah. Dan ini juga menjawab persoalan pertikaian yang kenapa dikatakan pada awalnya nak bagi pada bulan Disember, tapi selepas itu diputuskan untuk bagi pada bulan Januari. Kita harapkan yang terbaik juga untuk penggiat muzik tanah air. Cuma mungkin antara yang dikatakan di sini hampir 1,000 penyanyi dan juga pemuzik yang berada di bawah RPM dan juga Prism. Bagi mereka yang tidak bernaung di bawah RPM dan juga Prism dan mungkin secara minit-minit akhir ini untuk mengetahui apabila dapat royalti dan mereka akan register, mendaftarkan diri dan sebagainya. Adakah mereka juga tergolong bagi mereka yang mendapat royalti sebanyak RM500 itu, Datuk? Jadi kalau baru sekarang nak daftar dengan Prism, Prism dah gulung dah. Maka dia tak termasuk. Cuma isunya sekarang ialah mereka yang berdaftar dengan Prism dan juga RPM ini ada berlaku penindanan nama. Ada di ahli RPM dan bersama ia ahli Prism. Jadi masa yang lama diambil ini adalah untuk nak asingkan yang mana Prism, yang mana RPM. Jadi mengambil masa yang panjang, ditambah pula oleh kerana keadaan Prism tersebut yang pengusahanya dikatakan bermasalah. Lantaran itu maka diambil tindakan untuk digulung. Jadi bila digulung,
Jadi duit ataupun royalti yang masih dipegang oleh sebelum ni royalti ni dikutip oleh satu badan saja, MRM. Okey. Jadi MRM ni yang akan agihkan duit tersebut pada MUCP, RPM, PPM dan PRISM. Okay. Jadi bila PRISM minimum masalah untuk nak diagihkan sebab MRM dia tak boleh bagi just as simple as that bagi itu saja. Dia kena verify semua sekali. Jadi bila PRISM buntu untuk nak beri satu putusan yang muktamad dengan MRM, jadi MRM dipegang duit tersebut. Jadi duit yang 2018 ini adalah performance mereka daripada sepanjang 2018. Jadi kalau sekarang daftar, oleh kerana sekarang dah dapat duit masa ini daftar, memang berlaku. Beli duit ni sekarang ni tambah pula COVID, duit ni something yang cukup berharga. Yalah. Jadi bila hal tersebut kita ambil kira daripada 2018 saja bagi mereka ahli PRISM. Okey, bila berkata tentang keadaan yang ialah royalty ini dan hampir 11.7 juta yang melibatkan royalty yang perlu diberikan tertunggak daripada tahun 2018 ini. Bagaimana agihannya selepas wang pendahuluan RM500 ini diberikan pada bulan Januari dan seterusnya tu, adakah pembayarannya, prosesnya dilakukan bagaimana, Datuk? Matlamatnya ialah apabila kita mulakan dahulu bagi berbahagian reti ini bulan Januari nanti, kita berharap mana-mana yang membuat performance pada pada tahun 2018 dulu akan tampil dengan bukti, kemudian kita ada satu badan yang verify. Mungkin badan tersebut akan rujuk dengan TV3 mungkin. Rujuk dengan bagi RPM. membuktikan ada persembahan dilakukan. Jadi kalau ada, kita bayar. Jadi RM500 ini sekadar pendahuluan untuk nak maklum, nak wawarkan kepada semua performers yang bernaung di bawah PRISM sepanjang tahun 2018 supaya tampil untuk menyatakan bahawa saya juga perform pada tahun tersebut. Jadi kalau ada bukti dan kita verify ianya betul, kita akan bayar. Adakah prosedur ini juga dilakukan bagi lagu-lagu mereka yang dimainkan di kompleks beli belah, di hotel dan sebagainya? Lagu-lagu setiap tahun kan, bermula pada tahun 2018 dimainkan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Adakah mereka juga tertakluk untuk melakukan prosedur membuktikan persembahan ataupun lagu mereka dimainkan dan dapat royalty di sebalik itu? Ya. Pengusaha hotel, pengusaha restoran, karaoke, radio, mana semua sekali yang terlibat, yang suara mereka diperdengarkan, mereka layak untuk dapat royalty. Mana semua sekali. Okey. Bagi mereka yang mendengar tentang perbincangan kita pada hari ini, Datuk, pastinya inginkan sedikit jaminan apabila mendengar royalty akan diberikan. Tapi selepas itu bagaimana pembayaran berkala yang dilakukan oleh pihak yang tertentu sendiri? Jaminan daripada pihak KPTN HP sendiri? Kita berjamin sebab kita dah mendapat satu keyakinan daripada MDI, Department of Insolvency, bahawa benda ini akan dapat dimulakan pada Januari tahun depan. Kemudian seterusnya sehingga duit 11.7 juta ini habis diagihkan. Bila habis, selesai masalah. Tapi saya rasa bukan satu kerja yang mudah kerana ianya melibatkan banyak pihak. Jadi kita berharap bagi sesiapa yang ada maklumat ataupun yang terlibat dengan PRISM ini supaya tampil ke depan, bertemu dengan kita dan juga berbincang dan sediakan dengan buktinya sekali untuk kita verify, untuk kita sahkan bahawa mereka ni betul-betul adalah performers sepanjang 2018 dan bernaung di bawah PRISM. Jadi kalau itu, maka kita akan buat agihan. Dan agihan ini dibuat oleh MRM, bukan MYPO. MYPO ni kita badan yang memudah cara. Kita satu badan yang facilitate apa yang berlaku untuk kesenangan, kesihatan bagi pihak end user macam restoran, karaoke, hotel dan sebagainya, dan juga pemuzik. Kita boleh cari. Dan kalau ada isu yang dispute, kita boleh bawa kepada tribunal tuntutan hak cipta. Boleh bincang situ. Mungkin kata-kata akhir daripada Datuk sendiri bagi penggiat muzik tanah air yang pastinya risau, tak ada show, tak ada persembahan, tidak ada pendapatan mereka. Mengharapkan ini adalah mungkin sumber yang orang kata dapat membantu melangsungkan kehidupan mereka. Sebelum mereka memfikirkan lebih serius lagi, mungkin daripada Datuk sendiri selaku individu yang akan memudah cara segala usaha yang dilakukan ini. Silakan. Kita menyedari
ramai yang terkesan dengan COVID-19 ni. Dari segi peniaga, dari segi pemuzik dan semua orang terkesan seluruh dunia. Dan ini satu peristiwa yang tak pernah berlaku. Yang tak pernah berlaku dan tak pernah dijangka untuk berlaku. Di mana satu masa dunia akan lockdown semua sekali. Betul. Bukan sahaja tempat hiburan, Mekah pun lockdown. Bukan sahaja kasino ditutup, tempat ibadat pun ditutup. Betul. Jadi oleh kerana hal tersebut, kita sebagai kerajaan yang prihatin, kerajaan yang memahami denyut nadi rakyat, kita faham dan ramai kawan-kawan saya yang performer sama ada pemuzik, pelakon dan sebagainya mengadu bagaimana untuk nak meneruskan kesinambungan. That's why isu Prism dan isu Retin ini timbul. Kalau selama ni mungkin penyanyi ni ada pendapatan. Tapi bila berlaku COVID, ada dapat rasuah khabar bahawa pelakon minta sumbangan JKM. Pelakon kutip duit untuk nak untuk derma untuk nak meneruskan kehidupan. Jadi kita terasa kita mengambil inisiatif untuk menyediakan hal tersebut. Jadi kita pun panggil mesyuarat, 2-3 kali mesyuarat sebab kita ni segala pemuda cara. Ya, betul. Yang punya badan macam kita nak kahwin. Kita tak nak kahwin paksa. Kita nak kahwin biar semua bersetuju. Jadi bila prison digulung, maka MDA ambil peranan. Kemudian bila dah ambil peranan, kita duduk semeja berbincang bagaimana nak menyelesaikan masalah klien di bawah. Jadi kita ambil satu keputusan. Cuma apa yang saya boleh nyatakan di sini bahawa dalam keadaan semua terdekat ini, marilah kita bersama. Betul. Kita ketepikan perbezaan, kita cari satu titik pertemuan agar kita duduk dalam keadaan yang harmoni, yang damai dan insya-Allah akan ada jalan di hujung terowong, cahaya di hujung terowong. Terima kasih Datuk. Satu penjelasan yang saya kira ini dapat melegakan sedikit bagi mereka yang bernaung di bawah RPM dan juga Prism. Datuk Rossul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bersama dengan kita pada hari ini di MSI. Ini adalah sedikit penjelasan bagi anda penggiat muzik tanah air, hampir 1,000 penggiat muzik tanah air. InsyaAllah ada sinar harapan untuk anda semua kerana ini yang diusahakan. Seperti yang dikatakan tadi, bersabar dan terus berdoa agar ada bantuan yang akan diberikan kepada anda, insya-Allah.